akan masuk pemain kedua pasukan. Jadi kini bermula saingan Liga Super Malaysia. Kuala Sumbangsi 2021 dan juga menuntut pemain-pemainnya berdisiplin, utamanya ketika bertahan. Dan Velasquez mencari ruang dari Velasquez selaku juara Liga Premier, di mana beliau beraksi dalam 8 perlawanan. Dan di sini percubaan sekali lagi kali yang kedua. Gonzalo Cabrera pula Matan yang singgah di palang gol, menunjukkan adalah seorang pemain yang sering kali berada di bangku simpanan, tetapi apabila mendapat satu peluang, itu adalah bila anda perlu. Hampir kali ini untuk Kedah dalam keadaan yang sedikit kelam kabut. Jadi 3 percubaan yang dapat kita saksikan menuju tepat ke arah pintu gol. 3 sak. Velasquez, Safawi kembali semula untuk Safawi Rashid. Sedikit bersasar. Oh, ini satu gerakan yang begitu baik daripada JDT. Kepada Sherman, kepada Kipre, Habis Ataya, satu bantuan dari sebelah tepi. Tepat kepada Farizal Malias, Rizal Ghazali, Gonzalo Cabrera. Bola dapat dikeluarkan. Safawi mencuba, dan kali ini dari Safawi Rashid memberikan jaringan kepada Johor Darul Tazim. Minit ke-35. JDT di depan. Ifat Akmal ditewaskan. Tidak dikeluarkan dengan baik daripada Kedah. Ada sentuhan yang paling sedikit di sini, tetapi di sini Safawi, kita baru mengatakan tidak boleh membenarkan JDT mempunyai bola. Rabi Ataya, antara Rabis, satu kuisan yang bijak daripada Batia. Dengan dari Davis kepada Safawi, masuk ke dalam kawasan penalti. Larian yang baik dan Sukitan yang hampir-hampir dapat menggegar pintu gol Kedah sekali lagi. Gerakan solo dilakukan oleh Safawi Rashid di sini, Rudi. Ya, di sini kita lihat Cuk Insa untuk Kobin, biarkan kepada Cabrera. Mereka tidak mempunyai bola, mereka sentiasa membayangi kepada Sherman. Tindakan dari Leandro Velasquez untuk Fernando. Sedikit ke belakang, Nacho Isa menewaskan Syari untuk jaringan yang kedua buat Johor Darul Tazim, menggandakan kelebihan. Satu rembatan yang baik ya. Dari Syafiq untuk Arif. Peran Arif tinggi. Hampir-hampir peluangnya terbuka. Ruang keemasan untuk Aidil dipersia-siakan. Ya, sayang sekali ya untuk JDT. Satu hantaran yang begitu baik daripada Arif ke bahagian far post. Mauricio Fernando Rodriguez sebenarnya dengan umpanan, tetapi tidak. Masih dalam permainan. Satu sepakat oleh Liverpool. Jaringan pun dihasilkan. Mereka mencuba dan akhirnya Selangor berjaya memecah kebuntuan di minit yang ke-46 menerusi jaringan Oliver Bob. Satu sepakat dari luar kawasan penalti yang akhirnya berjaya menewaskan Helmi Aliza.
Satu kedudukan yang cukup baik, satu kesempatan yang cukup baik. 10 minit yang terakhir di separuh masa pertama jelas menjadi milik Selangor. Mereka mencuba dan akhirnya berjaya untuk menghasilkan jaringan yang pertama. Dari kedudukan sudah pun berubah di Stadium MBPJ dengan Selangor. Penjuru dari Oliver Buff. Dilakukan tandukan dan berjaya menghasilkan jaringan. Ada sentuhan dari Syarif Fikri meskipun tandukan itu dimulakan oleh tim Jubat. Namun Syarif Fikri berada di kedudukan yang tepat, masa yang tepat untuk menampat bola itu sekaligus menghalang Helmi Eliza untuk melakukan tangkapan dengan kemas. 10 minit yang diperlukan di separuh masa yang kedua untuk Selangor mendapatkan jaringan yang kedua pada perlawanan malam ini. Ini yang saya katakan tadi berulang kali sebenarnya Selangor FC mendapat set piece begini, iaitu sepakan penjuru dan akhirnya sentuhan, sedikit saja sentuhan yang dilakukan oleh Syakir Fikri dapat menewaskan Helmi Eliza, dan kedudukan Syarif Fikri juga tidak offside kerana sambil itu peluang sekali lagi untuk Selangor. Kali ini Daniel Asri. Namun percubaan aja berjaya ditampan oleh Mamado. Masih lagi Selangor. Peluang sepakan dan jaringan terus dihasilkan oleh Oliver Buff untuk mengutamatkan Selangor mendapat 3 mata pada malam ini. Satu serangan bertali arus yang akhirnya berjaya membuahkan hasil. Oliver Buff menghasilkan jaringan ketiga untuk Selangor dan juga jaringan kedua pribadinya pada malam ini. Kebangkitan yang cuba dilakukan oleh Sri Pahang nampaknya seakan-akan terus dipadamkan oleh jaringan Oliver Buff sebentar tadi. Ya, kita boleh katakan dengan jaringan ini sudah pasti akan menjamin kemenangan Selangor pada malam ini. Dengan Oliver tidak dikawal oleh mana-mana pemain Pahang, sudah tentu dengan kebolehan skill seperti Oliver ini mudah untuk menewaskan Helmi Eliza kali ini. Oliver Buff terus melakukan hantaran jauh pada, dan itu dia whistle panjang menamatkan aksi di Stadium MBPJ untuk perlawanan pertama di matchday yang pertama untuk kedua pasukan berkesudahan dengan Selangor 3, Sri Pahang 1. Hubungan yang dijangka menarik kerana kedua pasukan bersaing hebat untuk menentukan juara Liga Premier pada musim lalu yang akhirnya dimenangi oleh Pulau Pinang di Utomo. Biarpun ini baru perlawanan pertama mereka digandingkan bersama. Satu lagi umpanan mencari Casagrande. Tindakan pantas Kevin Mendoza mengeluarkan bola, menyelamatkan keadaan pintu gol Kuala Lumpur City. Ini yang boleh dilakukan oleh Casagrande. Hendrik, satu hantaran yang begitu bijak, dan saya rasa Kevin melakukan satu tampanan yang baik. Menanti untuk umpanan dari Amir Azhar. Rendah dari Amir. Peluang kedua untuk Amir meletakkan semula bola dalam kawasan penalti juga agak mengecewakan. Dominic Silva semakin sukar untuk mengawal emosi beberapa ketika, beberapa insiden yang membabitkan beliau. Dari Eric Santos dan peluang untuk Penang. Pintu gol terbuka. Jaringannya berjaya dilakukan. David Drolly meletakkan tuan rumah di depan. Minit ke-29. Tidak ada kawalan yang diberikan ke atas David Drolly. Menggembirakan Camp Penang. Dua pembantu jurulatih Mazhur Aswira dan juga Akmal Rizal. Ya, ini baru saya mengatakan inilah yang diperlukan oleh Penang, dan mereka terus dapat menjaringkan gol. Satu hantaran yang sangat berbahaya bagi saya, walaupun kesemua pemain tidak dapat sentuhan, tetapi David Rowley, beliau berada di bahagian tengah terdahulu, tetapi perlahan-lahan membelakangkan gerakannya dan berada di posisi yang terbaik
Jaringan pada penampilan pertama. Kerana terlalu ramai pemain berada di hadapannya, tetapi komunikasi tidak berlaku di antara mereka. David Rowley telah melihat sebelum ini apabila beliau bermain untuk Velcra menjaringkan banyak gol, tetapi tidak dapat melakukan yang sama apabila bermain untuk Melaka. Penang berjaya melepasi tekanan yang diberikan oleh Kuala Lumpur untuk mereka mengatur gerak. Pantas dari sebelah kiri, ruang untuk Penang mencari jaringan yang kedua. Tolakan yang sedikit lemah memberikan ruang kepada Daniel Ting. Ditanduk oleh Casagrande. Sabindran. Ramon Morales cuba untuk merampas. Permainan diteruskan dan ada ruang buat Penang melakukan serangan balas. Bahaya kedudukan ini bagi Kuala Lumpur City. Hantaran yang bijak. Namun begitu tidak ada tindakan susulan yang berjaya dilepaskan. Ya, agak lambat daripada Akram ataupun perlu lebih ketepatan daripada Dominic dengan hantaran tersebut. Dan mungkin di sini Dominic memiliki peluang untuk Dominic. Ramon Morales yang berada pada kedudukan terbaik itu. Namun gagal disempurnakannya. Sam Somerville sekali lagi bertindak cemerlang, membuat keputusan awal untuk keluar dan menutup ruang. Ya, satu hantaran yang baik sebenarnya, dapat menewaskan kesemua garisan pertahanan Pulau Pinang. Dan Romel dengan percubaan pertamanya pada malam ini, kredit kesemuanya, kredit kepada Sam kerana beliau telah melakukan keputusan awal. Sabindran mengambil keputusan untuk tidak meneruskan lariannya kerana kurang dari 30 saat lagi untuk mereka bertahan bagi memastikan kelebihan 1-0 ini akan terus kekal. Mungkin ini adalah peluang yang terakhir. Kevin Mendoza perlu segera meletakkan bola terus ke dalam kawasan Penang. Dan pada ditanduk, Sabindran mengawal dan Penang meraihkan kepulangan semula ke pentas Liga Super dengan 3 mata penuh. Jaringan yang dilakukan oleh David Rowley di separuh masa yang pertama sudah cukup untuk menghadiahkan kegembiraan buat Penang, merakamkan kemenangan sulung dalam saingan Liga Super bagi musim baru 2021 ini. Tactical Thomas Chuka
mengawal ataupun sudah pun menyelamatkan sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 percubaan selain daripada serangan penalti oleh David Destiwa tadi. Antara ke tengah. Peluang sekarang ini tetapi rempatan yang di David da Silva, pemain dari Brazil yang saya katakan juga pemain Brazil untuk klub PSIS Persebaya di Surabaya. Cubaan terus tetapi terkena benteng Ikan Fauzi yang menjadikan gol. Satu sebagai penjuru yang dapat diselamatkan ditolak keluar. Maskon sebagai geran kedua kotak penalti tetapi tandukan sedikit tinggi walaupun Faiz hantaran ke tengah terlepas lagi, tidak dapat dikawal di situ oleh David da Silva. Afiq pun satu percubaan langsung yang akan dilakukan oleh Abu Bakar. Satu cubaan rendah tetapi mencari sudut. Hantaran ke tengah sekarang ini tetapi terus kedakapan untuk menyelamatkan keadaan. Masih lagi Terengganu mengawal permainan. Faizal Halim. Hantaran ke tengah tetapi sedikit rendah. Makan Kanote tetapi tandukannya kuatkan jaringan dalam perlawanan ini. Satu cubaan yang terlalu tinggi seakan-akan bukan. Satu lagi gerakan Nek Akif ke sebelah kiri, kembali kepada Nek Akif. Kemasukan Nek Akif sudah pasti menambah menarik lagi perlawanan. Peluang sekarang ini bagaimana rembatan terus gol da Silva. Pada menit yang ke-77 jaringan yang dapat dilakukan. Apapun pantas sekarang UiTM FC. Tolakan ke belakang tapi rembatan tinggi yang dilakukan di situ oleh Adam Reed. Kedudukan satu rembatan yang begitu cantik dan tepat yang sememangnya sukar untuk diselamatkan. Apapun UiTM peluang, kesilapan. Sayang sekali kesilapan yang dilakukan. Kita lihat bagaimana Nek Akif, satu hantaran ke tengah yang baik tetapi sudah pun menunggu walaupun telat. UiTM sekarang bahaya sekarang ini Abu Bakar. Masih dalam kawalan Abu Bakar. Rempatannya sedikit deflection belakang. Menyusun serangan sekarang ini. Sebelah kiri pintu gol, hantaran ke tengah. Peluang tetapi tidak ada pemain yang mampu menyambar. Saya katakan Syarul Nizam di bagian tengah. Nampaknya juga gandingan yang agak baik. Lorong yang baik daripada Makan Kanote. Lepas peluang pintu gol sudah terbuka. Rempatan gol untuk Terengganu. Tidak ada build up yang dapat dilakukan dalam tempoh yang begitu singkat sekarang ini. Satu gerakan Nek Akif kepada Makan Kanote. Bagaimana sekarang ini? Hantaran ke tengah Nek Akif tetapi dapat disambar di seraf sekarang ini. Satu hantaran ke tengah. Satu dummy dilakukan di situ. Clearance yang ditolak Azim dalam kawasan kotak penalti. Clearance itu dilakukan oleh Faizal Halim yang berada di harapan pada ketika ini. Dan whistle penamat perlawanan sudah pun dibunyikan untuk kemenangan. Lagi Apek yang memiliki pengalaman dan juga orang kata pada Wan Amirul Afiq. Cuba mara ke dalam kawasan penalti Sabah. Peluang untuk pasukan Melaka United ketika ini. Alex Gonsalves. Keadaan padang yang becak ataupun ada tekuan air di situ. Melalui kemarin. Dia mengambil keputusan untuk mencari Fapos namun terlepas. Jadi peluang kali ini peluang untuk Melaka United. Outside serangan dari sebelah sayap kiri pula. Peluang untuk melakukan cross dan tandukan daripada Kapten Robinson. Percubaan yang tersasar. Sony terus ke dalam kawasan penalti dan kali ini bagaimana kemarin melakukan cross. Kali ini percubaan terjatuh daripada Syamim oleh Kapten Robinson. Kita tahu yang berjaya dikeluarkan seketika dari kawasan bahaya. Boleh keluar atau tidak? itu yang saya kata. Percuma untuk Melaka United ini. Ada 4 rakannya dalam kawasan penalti. Dia melakukan percubaan terus. Terkena Sabah juga sudah bersedia untuk benteng. Bagaimana percubaan terus? Jauh tersasar. Lorongan yang baik kali ini Wan Zain Haikal tidak cantik kali ini melakukan satu cutback. Tetapi
tendangan yang Sayang dilakukan sekali oleh Sean. Idea dan juga sebagai surut. Dilakukan. Belum lagi gagal, belum lagi berjaya menemui jaring dan Peluang untuk tidak Syarif ada Fikri. pemain di depan Sekali lagi, gol. namun kali ini dia memilih untuk Dalam keadaan mereka beraksi tanpa cukup saya rasa pemain memang umpan. Ini adalah satu aksi percubaan yang yang boleh menarik kita dan puji. akhirnya dapat Kali ini peluang. Peluang untuk Sabah. Bagaimana? Dan itu dia gol. Oh, menghalang percubaan tersebut, tetapi peluang satu-satunya peluang yang hadir. Saya kata tadi Ismadi, sedikit kesilapan sedikit. ini secara automatiknya kelebihan untuk pasukan Sabah. Mana kalau kita perhatikan gerakan yang dimulakan oleh Bobby Gonzalez. Ya, tidaklah kuat sangat tapi kesilapan di situ yang dilakukan oleh Khairul Anwar. Khairul Anwar Syarudin kesilapan gagal untuk Separuh masa yang pertama tadi. Hujan renyai-renyai masa lagi turun di sini di Stadium Hanjebat ini. Cantik pergerakan kawalan bola daripada Syukri. Bagaimana ini peluang yang baik sebenarnya. Masih lagi dan kali ini bagaimana peluang untuk melakukan rembatan. Sayang sekali. Bobby Gonzalez terlepas peluang keemasan untuk menambah gol Sabah. dia telah pun off sedikit sepatutnya adalah lebih baik untuk melakukan pressing ketika dia berada nampak. Nizam. Terus kepada Khairul Anwar, Wan Zarul Nizam. Percubaan terus atau bagaimana? Wan Zarul Nizam masih lagi melakukan penetrasi yang baik, cantik. Gerakan dari Wan Zarul Nizam. Dia berani untuk melepasi dua pertahanan lawan. Kriba Harun telah pun lebih selesa untuk berada di hadapan. Peluang kali ini bagaimana? Sayang sekali peluang yang boleh menghasilkan gol penyamaan sebenarnya dimiliki oleh Alex Gonçalves. Sony terus melakukan cross. Cantik kali ini. Tak offside. Peluang untuk Melaka United. Dan itu dia. Gol. Gol yang cukup mudah. Menarik. Dijaringkan oleh Kumaran. Inilah dia gol penyamaan bagi gol yang begitu penting untuk pasukan Melaka yang dilakukan oleh Kumaran pada penan pasukan Sabah. Back pass corner yang dilakukan. Peluang kali ini. Rembatan yang dilakukan oleh Sony. Masih lagi Melaka United. Sekali lagi. Antara silang. Dan kali ini peluang bagaimana? Sony! Sayang. Sayang 1000 kali sayang Sony Nordic. Gol yang sudah pun terbuka. Bola dalam keadaan padang yang juga bola yang licin ini. Tetapi itulah yang mampu dilakukan. Dia melakukan placing mencari ruang. Dia melihat Sony diberikan tugas untuk mengambil sepakan ini. Terus percobaan terus. Malah muntah. Nasib baik. Nasib baik di situ namun kecederaan sekali lagi dialami oleh Randy. Apakah ada sentuhan atau bagaimana? Mungkin dari gerak perlahan ini. Ambil hantaran untuk minit-minit akhir ini. Serangan kepada pasukan Sabah. Corner. Selamat pintu gol. Pasukan Sabah. Pasukan Melaka United. Dan itu dia. Whistle penamat dibunyikan untuk menamatkan aksi 95 minit di Stadium Hanjebat Melaka ini dengan keputusan 1-1. Tembakan penjuru yang pertama diperoleh oleh PJ City. Terang ke dalam Fapo. Tandukan cuma dilakukan. Namun dari Rafi. Mereka akan terus menekan untuk mendapat bola itu semula. Tembakan dari luar kawasan penalti. Berjaya diselamatkan oleh Kalamullah. Ini percubaan tepat yang pertama dilakukan oleh Perak. Dari jarak yang cukup jauh sebenarnya. Taran kepada Kokileshwaran ketika ini. Sepakan dilakukan dan sentuhan tidak menjadi daripada Darren Lock. Ini peluang yang cukup baik sebenarnya untuk PJ City mendapatkan. Santaran jauh mencari Partiban. Peluang untuk Partiban ketika ini dalam kawasan penalti. Sepakan dari Partiban. Sebenarnya. Namun sepakan dari luar kawasan penalti. Kali ini dari Syakir Hamzah sedikit tersasar di sebelah kiri. Yang saya katakan tadi, Perak harus untuk masa kedua ni dengan kegaraan dengan lebih agresif diubah untuk masa kedua. Sepakan penjuru dari Rafi. Tandukan dilakukan oleh
Pertahanan Yazid Sebak lakukan terkena palang. Dua percubaan yang agak baik dilakukan oleh pemain Perak. Perak hampir membuahkan hasil dan ketika ini gabungannya mencari Dipola. Berjaya lepas peluang untuk Dipola dalam kawasan penalti. Ketika ini peluang untuk Dipola. Sedikit terasa di sebelah kiri gawang PJ City. Lepas peluang untuk merencana serangan. Martiban. Peluang yang sudah ditutup. Namun berjaya lepas. Antara tolakan baik namun tepat. Berjaya untuk melakukan antara peluang. Di Rafiuddin. Peluang yang cukup baik sebenarnya. Dia jarang mendapatkan situasi. Ruang untuk melakukan turning. Kembali di Paula mencari ruang ketika ini. Begitu juga dengan Kareka. Sepakan dari Kareka. Mona menuju tepat ke arah Kalamullah. Ball menekan tinggi. Jadi itu yang membuatkan Peluang. Nah, ini yang saya katakan tadi kan. Itu juga dengan sambil itu peluang untuk Perak ketika ini. Partiban dalam kawasan penalti. Sepakan dilakukan. Namun berjaya diselamatkan oleh Kalamullah. Selagi Nazirul. Peluang untuk Kareka. Lambungan Dipola. Jaya kena harga kabut. Namun Farhan